Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nurika syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Tama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini di dalam siri kuliah maghrib secara online bagi surau Ikhwanul Muslimin, juga rakaman yang akan diberikan link kepada surau Al-Ikhlas, begitu juga kepada surau Al-Insyirah menerusi pengajian takmir kita, takmir negeri Selangor, di mana kita membahaskan menerusi silibus pengajian kita, iaitulah kitab penawar bagi hati, di mana kita telah sampai kepada bab yang seterusnya pada malam ini yang kita nak membicarakan, iaitulah berkaitan dengan sifat mazmumah, di mana di dalam pengajian kitab penawar bagi hati ini terkandung 3 bab. Bab yang pertama, tiga kitab. Kitab yang pertama di dalam kitab penawar bagi hati ini ialah berkaitan dengan pemeliharaan kita terhadap anggota-anggota zahir, lidahnya, matanya, tangan, kaki dan sebagainya yang telah kita bicara pada pertemuan kita yang lalu. Adapun pada kitab yang kedua di dalam kitab penawar bagi hati ini, iaitulah berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah, dan pada kitab yang ketiga berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah. Maka kita telah sampai pada kitab yang kedua, iaitulah berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan setengah daripada maksiat hati yang perlu kita pelihara, yang perlu kita jaga daripada kita bersifat dengan sifat demikian. Maka pada malam ini kita sampai pada bab yang kelima, di mana kata pengarang rahimahullahu taala, bab yang kelima daripada 10 bab di dalam kitab yang kedua ni menyatakan tentang sifat-sifat mazmumah. Maka pada malam ini bab yang kelima, di mana bab yang kelima ni pada menyatakan, pada nak menerangkan kepada kita, nak membahaskan kepada kita berkaitan dengan sifat kikir dan kasih akan harta. Berkaitan dengan sifat manakala seseorang itu dia kasih kepada harta, bila dia sayang kepada harta, cinta kepada harta, menyebabkan seseorang tadi menjadi kikir. Kikir maknanya kedekut, bukhlun. Maka orang yang bersifat dengan sifat bukhlun, kedekut, maka orang tu dikenali dengan namanya bakhil, iaitulah orang yang kedekut. Maka seseorang yang bersifat dengan sifat kasih pada harta,
cinta kepada harta, sayang kepada harta yang dimilikinya, maka menyebabkan seseorang itu bila bersifat dengan sifat suka, kasih, cinta kepada harta yang dimiliki, menyebabkan ianya bersifat pula dengan sifat kikir, kedekut, bukhlun. Maka anggota akan menjadi peranan menyebabkan dia tadi tidak bersedekah, tidak memberi harta yang dimilikinya kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bagaian-bagaian kewajipan, umpamanya zakat, memberi nafkah yang wajib, menolong mereka-mereka yang berada di dalam kesempitan hidup umpamanya. Maka ini merupakan tanggungjawab bagi setiap orang Islam melaksanakan kewajipan tersebut. Manakala seseorang bersifat dengan sifat kasih, suka, cinta kepada harta yang dimiliki, menyebabkan hatinya pula bersifat dengan sifat kikir, kedekut, bukhlun, maka anggotanya sayang untuk memberi. Inilah yang akan membinasakan bagi seseorang tersebut, iaitulah mengeluarkan harta tadi sebagaimana menjadi satu kewajipan kepadanya, seperti zakat, memberi nafkah dan lain-lain daripada bagaian kewajipan dari sudut memberi ataupun mengeluarkan wang. Tetapi semua itu akan terdinding, semua itu menyebabkan dia tidak bagi oleh kerana kasih kepada harta, sayang kepada harta, dan sekaligus bersifat dengan sifat kedekut, bukhlun, maka orang tersebut digelarkan dengan orang yang bakhil. Maka inilah yang kita akan membicarakan pada pertemuan kita pada kali ini di dalam siri kuliah secara online kita. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu, hei penuntut ilmu, hendaklah kamu tahu bahawasanya kikir itu, yakni kedekut itu, bukhlun ni, kikir kedekut lah bahasa kita, tangkai jering, tai hidung masing, katakan ikutlah. Hendaklah kamu tahu bahawasanya kikir ni, sifat ni, sifat dekut ni, setengah daripada sebesar-besar, setengah daripada sebesar-besar yang membinasakan, yakni daripada sebesar-besar sifat yang membinasakan kita pada hari akhirat. Ini di antaranya sifat yang akan membinasakan kita di negeri akhirat, iaitulah seseorang bersifat dengan sifat kikir, kedekut, iaitu lantaran daripada kasihnya orang tersebut dengan harta yang dimilikinya. Di manakah dalil-dalil yang menyatakan kedekut ni merupakan salah satu daripada sifat hati yang membinasakan kita di negeri akhirat? Maka telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Allah Taala berfirman, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah Ta'ala berfirman yang artinya bermaksud, dan barang siapa dipelihara akan dia akan barang siapa, yakni oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, siapa-siapa yang dijaga oleh Allah Ta'ala diri dia tu, dijaga oleh Allah Ta'ala jaga akan kikir dirinya. Allah Ta'ala jaga dia daripada sifat kedekut yang ada pada diri dia. Allah Ta'ala jaga dia, Allah Ta'ala hindari dia daripada sifat kedekut. Gitu. Maka orang ni orang yang Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara dia daripada bersifat dengan sifat kedekut, maka mereka itu barang siapa Allah Ta'ala pelihara daripada sifat kedekut pada diri dia, maka mereka itu jualah yang mendapat kemenangan.
mereka itulah yang akan mendapat kejayaan nisbah di negeri akhirat. Maksudnya, siapa-siapa yang Allah Ta'ala tak jaga, tak pelihara dia daripada sifat kikir, sifat kedekut, dengan bahawa dia tu dekut, dia bersifat dengan sifat kedekut, bermakna dia mendapat kebinasaan di negeri akhirat. Kerana orang yang Allah Ta'ala pelihara daripada sifat kedekut, dengan makna dia tak bersifat dengan sifat kedekut, dia pemurah, orang ni akan dapat kemenangan di negeri akhirat. Dapat syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berjaya orang ni. Orang yang bersifat dengan pemurah. Kerana Allah Ta'ala pelihara dia daripada sifat kedekut kikir. Sebaliknya, faham kepada kita menerusi ayat ni, barang siapa pula yang kedekut, Allah tak pelihara dia daripada sifat kedekut. Dengan maknanya dia tu kedekut, bersifat dengan sifat kedekut di atas dunia. Maka orang ini akan binasa pada negeri akhirat. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya sifat kedekut ini merupakan salah satu daripada sebesar-besar sifat hati yang akan membinasakan seseorang tersebut di negeri akhirat, tak kala mereka bersifat dengan sifat kedekut ini, iaitulah bukhl. Maka orang tersebut dikatakan orang yang bakhil, orang yang tangkai jering, orang yang tai hidung masing, sayang kepada duit, harta, yang mana dia bersifat dengan sifat kedekut. Maka sifat ini menyebabkan seseorang itu binasa di negeri akhirat, mendapat kecelakaan apabila berada pada negeri akhirat. Ini yang pertama menjadi dalil kepada kita bahawasanya sifat ni wajib kita jauhi. Wajib kita jauhi daripada bersifat dengan sifat kedekut. Cuma kedekut manakah yang akan binasa di negeri akhirat? Iaitulah kedekut yang dicela oleh agama. Apakah kedekut yang dicela oleh agama yang menyebabkan seseorang itu binasa di negeri akhirat? Iaitulah kedekut daripada kewajipan yang diperintahkan oleh agama, oleh Allah, oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kedekut daripada mengeluarkan hartanya untuk berzakat yang wajib. Kedekut untuk mengeluarkan hartanya untuk memberi nafkah yang wajib. Kedekut daripada mengeluarkan harta untuk memberi kepada mereka yang berada di dalam kesempitan hidup. Yang mana orang yang berada dalam kesempitan hidup menjadi satu tanggungjawab umum. Tiba-tiba kita, Allah Ta'ala berikan harta, maka wajib untuk kita membantunya. Tiba-tiba oleh kerana seseorang itu kedekut, maka ianya tidak memberikan kepada orang yang berada di dalam kesempitan tadi, orang miskin. Maka ini membuatkan seseorang itu binasa di negeri akhirat. Yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di antaranya mereka-mereka yang berada di dalam neraka ditanya, kerana apa kamu masuk neraka? Yang pertamanya kerana cuai daripada sembahyang, kerana tidak sembahyang. Yang keduanya di antaranya, mereka itu tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Yang mana ianya menjadi satu tanggungjawab umum kepada mereka-mereka yang berkemampuan untuk menolongnya. Tiba-tiba oleh kerana kasih kepada harta, kikir, kedekut, ianya tidak membantu. Maka ini dicela oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini menyebabkan seseorang itu binasa pada negeri akhirat, menjerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kedekut juga, dinamakan kedekut juga, tetapi dari sudut perkara-perkara yang sunat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ianya menyebabkan seseorang itu rugi pada negeri akhirat. Tidak menyebabkan binasa yang menyebabkan masuk ke dalam neraka. Tetapi sebaliknya, orang yang kedekut kepada perkara-perkara yang sunat, sedekah yang sunat umpamanya, maka orang ini ianya kedekut yang mana
rugi pada negeri akhirat. Orang tu kedekut, dinamakan kedekut. Tapi kedekutnya tidaklah membawa kepada binasa yang terjerumus ke dalam neraka. Akan tetapi kedekutnya tersebut binasa nisbah akhirat kerana pahalanya tak dapat dan merugikan amalan untuk menjadi bekalannya pada negeri akhirat. Dua situasi yang berbeza. Kedekut di dalam bab perkara-perkara wajib binasa negeri akhirat dengan bahawa binasa tersebut jerumus ke dalam neraka. Sebaliknya, kedekut kepada perkara-perkara yang sunat, tak bersedekah, sedekah yang sunat, tidak membelajarkan duit kepada perkara-perkara yang sunat yang diperintahkan oleh Allah di atas jalan sunat, maka orang ini binasa di akhirat dengan bahawa ianya tidak mendapat pahala untuk memberatkan mizannya. Rugi nisbah kebajikan, rugi amal akhirat. Ini sebagaimana kita contoh orang yang tidak sembahyang wajib, maka neraka. Orang yang tak sembahyang sunat, maka tidak dibalah dengan neraka. Akan tetapi rugilah dia. Rugilah nisbah amalnya. Rugi pada akhirat kerana tidak menambahkan, tidak membuat bekal ketika mana berada di atas dunia. Ini yang kita bicara pada malam ini berkaitan dengan sifat kedekut. Maka Allah Ta'ala berfirman, siapa yang dipelihara dirinya daripada sifat kedekut dengan bahawa dia tu pemurah, akan mendapat kejayaan di nisbah hari akhirat. Mendapat kemenangan nisbah pada hari akhirat. Sebaliknya, mafhumnya, apa yang kita fahami daripada ayat yang tersebut yang dibawa datang oleh pengarang kita, maksudnya mereka yang bersifat dengan kikir, kedekut, yang Allah Ta'ala tak pelihara daripada sifat tersebut, maka mereka itu mendapat kebinasaan pada negeri akhirat. Yang seterusnya, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan firman ia Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi nak menyatakan kepada kita sifat kedekut ini merupakan sifat hati yang membinasakan seseorang itu pada negeri akhirat. Dan firman ia Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, Allah Ta'ala berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Sambungan ayatnya, huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Itu surah Ali Imran ayat yang ke-180. Apa Allah Ta'ala berfirman? Artinya, dan jangan menyangka oleh mereka yang kikir, mereka itu orang yang kikir tu. Allah Ta'ala kata, jangan kamu sangka, hei orang-orang yang bakhil, orang-orang yang bersifat dengan sifat kedekut, jangan kamu sangka dengan barang, dengan rezeki yang memberi akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Jangan kamu sangka dengan rezeki Allah Ta'ala beri kepadamu tu. Allah Ta'ala beri rezeki padamu tu daripada limpah kurnianya, kurnia Allah. Dan jangan kamu sangka, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita semua, jangan kamu sangka rezeki yang aku bagi kepada kamu, yang aku beri padamu tu dengan limpah kurnia aku tu. Dan jangan kamu sangka ia kedekut tu. Ia kikir kamu tu. Kamu diberi rezeki, tiba-tiba kamu kedekut. Jangan kamu sangka kebaikan, kata Allah. Jangan kamu sangka kebaikan. Jangan sesekali kamu sangka maknanya muduk kedekut dengan rezeki yang aku beri kepada kamu. Kamu ada rezeki, kamu ada duang yang banyak. Tiba-tiba kamu tidak menunaikan zakat, aku perintahmu keluarkan duit untuk beri zakat, kamu tak beri. Jangan kamu sangka dengan kedekutmu tu aku perintah suruh keluarkan belanja duit tadi mu sayang, oleh kerana mu sayang pada harta kamu, mu kedekut, mu tak bagi pada orang yang tertentu, pada asnaf-asnaf, iaitulah zakat tadi. Oh, tu ialah kebaikan bagi diri kamu. Oh, selamat duit aku. Kaya aku kali ni. Untung aku. Kalau bagi,
maknanya duit akan berkurangan. Jangan kamu sangka itu kebaikan, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ingatkan kepada kita dah. Bahkan sebaliknya kata Allah Ta'ala, iyo bakhil tu, kedekutmu tu, merupakan kejahatan bagi mereka itu. Mereka itu orang yang kedekut tu ialah kejahatan. Maknanya kejahatan di sini merupakan satu maknanya kejahatan kepada diri kamu, yakni nisbah akhirat, kamu akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kamu tidak membelanjakan wang yang kamu miliki kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Kerana wang tersebut, rezeki tersebut ialah milik Allah. Maka aku perintah padamu untuk bantu yang lain daripada kalangan asnaf-asnaf yang memerlukannya. Satu kewajipan kepada kamu. Tapi kamu sayang. Kamu sayang kepada harta kamu tadi tu. Maka ianya bukan menjadi untung kepada kamu, tapi menjadi kejahatan kepada kamu, yakni nisbah pada negeri akhirat. Itu bagi mereka-mereka yang tidak mengikut perintah Allah ketika mana mereka itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berzakat, untuk memberi nafkah dan juga membantu orang yang miskin yang berada pada kesempitan. Adapun bersedekah dengan sedekah yang sunat, maka yang ni akan merugikan kamu pada negeri akhirat. Yang mana sedekah ini kelebihannya sangat besar. Di antaranya kata Nabi SAW, ianya menghapuskan dosa seperti mana air memadamkan api. Masya Allah. Itu kelebihan orang yang bersedekah. Yang keduanya di antaranya, orang yang bersedekah ini umurnya akan menjadi panjang. Antaranya lain kelebihannya, orang yang bersedekah ini menyelamatkan dirinya daripada musibah-musibah. Di antaranya lagi, orang yang suka bersedekah ini tidak akan kurang rezeki, melainkan Allah Ta'ala akan tambah rezeki kepadanya. Itu kelebihan bersedekah. Maka rebutlah kita untuk menjadi orang yang pemurah, orang yang suka bersedekah. Adapun yang ni yang dicela, orang yang kedekut daripada melunaskan, melaksanakan perintah Allah yang menjadi satu kewajipan kepadanya. Itu Allah Ta'ala berfirman, jangan kamu sangka kedekut kamu tu kebaikan, tetapi ianya kejahatan kepada kamu. Arti nak tafsir ayat tersebut, yakni jangan menyangka mereka itu orang yang kikir, yang kedekut tu, jangan kamu sangka bahawasanya kikir mereka itu kebaikan bagi mereka. Bukan kebaikan, bukan untung daripada sifat kedekut tu. Tak bazir duit akidah, tak. Bahkan kikir itu kejahatan bagi mereka itu, akan merugikan kamu, akan menyebabkan kamu tadi binasa pada negeri akhirat. Itu maksud ayat Al-Quran tadi. Kemudian disambungkan lagi terjemahan di dalam ayat Al-Quran, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Selagi akan dijadikan harta yang kikir mereka itu dengan harta tu, Allah Ta'ala akan jadikan sebab kita kedekut tadi daripada melaksanakan tanggungjawab kita enggan beri kepada golongan-golongan yang Allah Ta'ala perintahkan suruh kita bagi tu. Tiba-tiba kita kedekut. Harta tu hak kita tegah tu. Allah Ta'ala akan jadikan kalung daripada api, yakni pada negeri akhirat, pada leher mereka itu, atau pada hari kiamat. Di hari kiamat, harta hak kita tegah daripada beri, yang mana tanggungjawab kita, kewajipan kepada kita untuk beri, kerana kita kedekut tadi, kita tegah dia, kita tak beri dia, kita halangi harta tersebut, maka harta ni akan dijadikan kalung oleh Allah Ta'ala, rantai oleh Allah Ta'ala pada leher kita, yang mana akan dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka pada hari kiamat. Inilah balasan kepada mereka yang kedekut pada dunia, akhirat akan binasa. Itu dalil kepada kita. Jadi setakat itu dulu untuk pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ianya mendapat manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.